أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Okey, jom kita baca doa. Siapa nak baca doa? Siapa volunteer nak baca doa? Ani Syafi. Ani Syafi baca doa, lama tak datang. Barakat tu pagi ni baca doa. Ani buka mute tu. Ya, saya cari doa. Rindu kat suara Ani tu. Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aminat pamanit hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim Robbataba fil Qur'an aj'alhu nuran illa absarina wa shifaan li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyi bihil alsinatana wa jamil bihi wujuhana wa quwi bihi ajsadana wa sakkil bihi mizanana warzuqna haqqan tilawatih wa kuwina ala ta'itaka ana laili wa atrafan naha wahsyurna ma'an nabiyyi wa alihi ahyar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekian alam. Selawat dan salam atas guru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasakanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengannya lidah kami, cerikanlah dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, bekatkanlah dengannya timbangan kami, dengan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan kepadamu serta kumpulkan kami bersama para Nabi dan keluarga yang terpilih dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lambat sikit. Tak apa. Okey, alhamdulillah hari ini kita sambung ulang kaji kita iaitu pada muka surat 170 bagi edisi yang ke berapa? Edisi yang 2016 ya. Edisi semakan 2016 edisi 2016 muka surat 170. Yang lain tu lebih kurang juga kan?
sama ada sebelum 170 ataupun selepas. Gitu je. Iaitu bertajuk pengertian mad lazim harfi. Okey, mad yang lain tu mad musaqqal kita sudah minggu-minggu yang berlalu minggu-minggu mad farqi, mad seterusnya mad apa ya? Mad lazim kalimi mukhaffaf kita dah lepas. So kita hari ini kita mulakan dengan pengertian mad lazim harfi. Ya. Harfi mad lazim kalimi dan dua bahagian itu mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi ialah pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf. Ini sudah ke belum ni Siti Salbiah? Saya tak tanda pula. Belum Sarah. Kita buka ni kita belum masuk lagi. Okey. Belum yang ya. Atas Okey. pun tak baca lagi jika mad Okey, yang atas. Okey. Tajuk dia nombor 3 dan nombor 4. Iaitu nombor 3 mad lazim harfi musaqqal. Yang keempatnya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim ni terbagi pada dua lah, satu musaqqal, satu mukhaffaf ya. Jika mad lazim kalimi dan dua bahagiannya adalah suatu yang berkaitan dengan huruf mad dan sukun yang asal ataupun yang asli. Memang dia mati asli. Dalam satu perkataan. Mad lazim harfi dan dua bahagiannya pula adalah membicarakan tentang huruf mad dan sukun asli dalam satu huruf. Perbincangan mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf ini akan dibuat serentak kerana kedua-dua jenis mad ini saling berkaitan antara satu sama lain. Kita ceritakan dengan serentaklah hari ini, insya-Allah. Dan seterusnya pengertian bagi mad lazim harfi. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf. Dalam satu huruf ke dalam satu kalimah ni. Mad lazim harfi ini hanya ditemui di awal setengah surah dalam Quran yang terdapat huruf-huruf ringkas seperti nun, kan? Ain, sin, qaf, dan alif, lam, mim. Jadi mad lazim harfi ni biasanya ialah di awal surah pada surah Quran ya. Okey, dan seumpamanya banyak lagi lah, ada 29 surah kan, bermulakan dengan huruf hijaiyah ya. Huruf-huruf yang dihukumkan sebagai mad lazim harfi itu ada 8 kesemuanya. Ada 8 ya. Mad lazim harfi ada 8, ingat. Terhimpun dalam rangkai kata naqasa asalukum. Ikut saya. Bila sebutnya ada 8 tu apa hurufnya? Naqasa asalukum. Iaitu hurufnya nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8 huruf ni bacaannya hendaklah 6 harakat. Jadi kita boleh ingatlah. Ya, kita baca 6 harakat ya. Huruf ini dihukumkan sebagai mad lazim harfi kerana terdapat huruf mad yang bertemu sukun asli di dalam sebutan dan ejaan huruf-huruf ini kecuali huruf ain. Huruf ain kerana huruf ya yang bertemu dengan sukun asli ianya adalah huruf lin. Perhatikan keterangan di bawah ya. Tengok. Huruf nun itu apabila dilafazkan ia akan dieja dengan nun, waw, nun. Walaupun nun sebiji nun titik atas kan. Jadi nun tu mati. Jadi ejaan dia macam mana nak eja nun tu? Nun, waw, nun lah. Kalau eja rumi dia N-U-N. N-U-N. Nun. Ya. Jadi huruf qaf apabila dilafazkan, ia akan dieja dengan qaf, alif, fa. Jadi qaf. Gitu. 6 harakat ya. Yang tadi nun dah. Dan huruf sad
apabila dilafazkan, ia akan dieja dengan sod, alif, dal. Itulah datangnya panjang tu. Sebab dia ada huruf mat. Selepas huruf sod, ada huruf mat. Jadi kita kena baca panjang. Ulama tajwid kata baca 6 harakat. Jadi bacaannya ialah sod. Ya, sod. 6 harakat ya. Jadi kalau kita baca surah Sod, surah Qaf, surah Nun, kena baca huruf itu berapa harakat? 6 harakat. Jangan lebih dan jangan kurang ya. Dan huruf ain. Huruf ain apabila dilafazkan ia akan dieja dengan ain. Ain ya nun. Ain ya, ain. Sin, qaf, gitu. Tapi adalah dengan dia. Ya. Dan huruf sin apabila dilafazkan ia dieja dengan sin ya nun. Sin. Ya, tadi ain tadi dia jadi lin ya. Kalau diwaqaf dia jadi mad lin. Yang lain dia jadi ma'ruf sukun lah kiranya. Sin. Ya. Okey, huruf lam apabila dilafazkan ia akan dieja dengan lam alif mim. Dah tentulah kita kena baca 6 harakat. Sebab lepas lam itu ada huruf mat iaitu alif. Lam. Ya, cukup 6 harakat tutup mulut sebab dia ada mim huruf bibir ya. Okey, dan huruf kaf apabila dilafazkan, ia akan dieja dengan kaf, alif, fa. Jadi sebutannya hendaklah kaf. Kaf. Ya. Jadi fa hurufnya ialah hujung gigi bertemu dengan perut bibir bawah. Perut bibir bawah. Kalau di luar bibir tak jadi fa. Fa tak boleh. Jadi fa baru betul ya. Jadi kaf. Ya macam tu. Dan huruf mim apabila dilafazkan ia akan dieja dengan mim ya mim. Mim ya mim ejaan dia. Jadi bacaannya juga hendaklah kita baca dengan 6 harakat sebab apa? Ada huruf mat iaitu ya. Huruf mat iaitu ya antara mim dengan mim. Jadi bunyi dia mim. 6 harakat. Pembahagian mad lazim harfi. Mad lazim harfi terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitu apa dia? Mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Sama juga dengan yang mad lazim kalimi tadi yang itu hari kita belajar. Mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Dia ada 2. Jadi mad lazim harfi pun macam gitu jugalah. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Kadar harakat mad lazim harfi ialah apa tadi? Kesemua huruf-huruf mad lazim harfi yang 8 itu mesti dibaca 6 harakat. Apabila ditemui di awal surah kecuali huruf yang harus dibaca 4 atau 6 harakat sahaja. Di sisi aliran Asy-Syatibiyah memanjangkan 6 harakat adalah lebih afdal. Ya, Thoriq Asy-Syatibi kata 4 pun boleh, 6 pun boleh bagi khusus untuk huruf ain. Ya. Tapi kita guna 6 lah ain tu senang sebab dia di dalam naqasa asalukum. Tak payah kita pening. Tapi untuk ilmu kita kena tahu 4 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi kalau pendapat saya yang kurang arif ni, saya rasa elok bagi kita awal-awal ni eloklah kita baca 6 harakat juga ya. Sebab dia termasuk dalam 8 tu. Naqasa ansalukum. Jadi untuk kita melatih diri, kita terus ingat. Nanti kalau dah ingat sangat-sangat besok,
baru kita tahu, oh ain ni selain pada 6 boleh baca 4. Kita kata gitu. Terpulanglah kepada kelaziman masing-masing, ya. Tidak ada paksaan, cuma kita ikut arahan. 4 boleh, 6 boleh, ya. Okey, yang afdalnya ialah 6. Jadi kita ikut yang afdal lah, ya. Asyatibi kata memanjangkan 6 harakat adalah lebih afdal. Ya. Jadi kita buat yang lebih afdal lah, walaupun yang 4 tu boleh, ya. Okey. Hukum mad lazim harfi. Apa dia hukum dia? Tadi kadar dia, sekarang kita tengok hukum dia. Kedua-dua jenis mad lazim harfi itu samalah seperti kedua-dua mad lazim kalimi dari segi hukum pemanjangan bacaannya. Bahkan semua mad-mad lazim itu adalah mad yang tetap, iaitu mesti di dalam hukum pemanjangannya. Jadi kita kena jaga hukum dia lah. Hukum harakat dia kena baca 6 harakat. Di mana ia mesti dipanjangkan dengan 6 harakat sahaja. Maknanya tidak ada pilihan kecuali ain. Itu pun mengikut Syatibi, ya. Kerana itulah yang disepakati oleh para qura dalam pemanjangan mad jenis lazim ini. Ya. Kita kata kenapa pula tak boleh pendek? Itulah dianya. Para qura kata pemanjangannya jenis lazim ini 6 harakat. Kalau dibuat lain kan jadi masuk kategori lain pula, ya. Ya. Namun huruf ain dikecualikan di mana hukum pemanjangannya adalah jaiz. Ain je yang dijaizkan. Pertamanya kerana dia kalau dia je jadi mad lin ataupun huruf lin. Ya, tak sama dengan mad arid sukun tadi, ya. Okey, maka ia harus dipanjangkan dengan 4 atau 6 harakat di sisi Imam Syatibi kerana sebab berlaku pemanjangannya adalah huruf lin bukan huruf mad. Itu ya. Kita dah tahulah beza dia kan. Bila kita belajar begini detail, jadi insya-Allah kita tahu beza dia lin dengan mad, ya. Okey. Perbezaan di antara mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Apa beza dia? Mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf dapat dibezakan pada perkataan musaqqal bermakna berat dan disertai dengan idgham. Ingat ya, musaqqal ni bila kita baca kalimah dia tu, huruf dia tu berat. Berserta dengan idgham, maknanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, gitu. Itu jadilah musaqqal, ya. Dan mukhaffaf bermakna ringan yang bermaksud tanpa idgham. Ya. Dia ringan, dahlah ringan, tidak payah berat-berat nak masuk-masuk. Ya. Dia tidak ada idgham. Dia tidak diidghamkan pada bacaannya. Oleh itu, pengertian kedua-dua mad ini adalah seperti yang tercatat di dalam nota Ustaz Surur ini. Mad lazim harfi musaqqal bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf berserta idgham. Dah keterangannya tadi kan, kita tahulah nak mengatur ayatnya bagi sedap dan bagi faham. Faham diri sendiri dan faham kawan kita yang mendengar, ya. Dan yang kedua, mad lazim harfi mukhaffaf bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu huruf tanpa idgham. Makna idgham apa dia? Kita tahu dah, ya. Kita tahu dah pada awal kita mengulang kaji, kita dah ulang kaji dah idgham apa maknanya? Idgham ialah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Tu dia, ya. Masuk. Okey, itulah perbezaan, dua perbezaan antara mad lazim harfi musaqqal dengan harfi mukhaffaf. Ingat je lah, musaqqal berat, mukhaffaf ringan. Cukuplah tu. Berat dia diidgham kerana berat para qura, para pakar tajwid memberikan hukumnya
idgham. Maknanya memasukkan yang pertama ke dalam yang kedua. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf, macam mana kita nak ingat? Dia ringan. Tanpa idgham. Jadi mudah aja nak baca ya. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya keadaan huruf-huruf ringkas di awal surah. Huruf-huruf ringkas yang didapati di awal setengah-setengah surah itu tertakluk kepada 4 keadaan bacaan. Iaitu apa dia? Pertama, mad lazim harfi musaqqal dengan kadar 6 harakat beserta dengan idgham. Okey. Jika huruf-hurufnya terdiri dari 8 huruf mad lazim harfi, iaitu naqasa asalukum. Bila saya sebut naqasa asalukum, ini rangkaiannya. Kalau kita sebut satu-satu, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Tu dia. Jadi lambat. Jadi kita ni dah pandai-pandai belaka. Dah pakar-pakar belaka, tak perlu nak sebut satu-satu. Kita sebut je naqasa asalukum. Okey. Dan ada idgham, iaitu gabungan semasa melafazkan huruf-huruf itu seperti awal surah iaitu alif lam mim dengan ta sin mim. Apa yang kita idghamkan? Alif lam mim. Tu dia ya. Jadi dan qasimin, ta 2 harakat, qasim mim. Ya. Okey. Itulah dia contoh bacaannya pada mad lazim harfi musaqqal yang dibaca 6 harakat ya. Okey, yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf dengan kadar 6 harakat tanpa idgham. Yang tadi kadar 6 harakat juga tapi ada idgham. Yang ni harfi mukhaffaf kadar 6 harakat juga tanpa idgham. Pada huruf naqasa asalukum ni ya. Jika tiada idgham semasa melafazkan huruf-huruf tersebut seperti qasin, ta 2 harakat ya. Ta bukan kategori asalukum, naqasa asalukum. Dia kategori hayyun tahur. Ya, semua 2 baca harakat. Hayyun tahur dibaca 2 harakat. Nanti kita nempuh kot sikit lagi lepas ni. Okey, jadi kita kena baca qasin. Sin tu ialah mad lazim mukhaffaf ya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Ain sin qaf. Ya, itu naqasa asalukum. Kecuali pada huruf ain yang harus dibaca 4 atau 6. Kita dah tahu tadi ya. Baca 6 pun boleh, 4 boleh. Saya biasa 6 lah. Sebab kita ambil yang afdal. Okey, yang ketiga mad asli harfi. Mad asli harfi dengan kadar 2 harakat seperti perihal mad asli jika hurufnya adalah dari huruf seperti alif lam ra dan toha. Huruf-huruf ini adalah mad asli pada lafaz kerana ada alif yang mad pada ejaan seperti ya alif, ha alif, ra alif, ha alif, ta alif, ta, ha, ra, ha, ya. Kalau bunyi dia ya. Perkara ini telah pun dibincangkan dalam pelajaran mad asli yang menyentuh persoalan mad asli pada huruf ringkas mad asli harfi. Jadi seperti mana yang kita belajar dulu-dulu tu, mad punya 2 cabang, satu mad asli, satu mad far'i. Kan kita belajar awal-awal dulu. Jadi mad asli ni tadi terbahagi lagi kepada beberapanya, termasuklah yang ini, iaitu mad asli mad asli harfi ataupun mad asli sunai. Ingat balik tak? Ingat tak tu? Jadi dia special untuk mad asli yang di awal surah. Contohnya Toha.
Okey. Okey. Tiada sebarang mad pada huruf alif pada contoh seperti alif lam mim atau alif lam mim sad yang dibaca pendek sekadar sebutan alif sahaja, ya. Tak adalah sebut alif gitu. Kita sekadar kita sebutan alif saja. Alif, alif lam, gitu ya. Di sini diberi 3 contoh huruf-huruf ringkas di awal surah beserta huraian, cara bacaan dan kadar harakatnya secara satu persatu. Okey, untuk memahamkan kita ni, kita dah tahu sebenarnya hari ni ulang kaji je semua dah hebat-hebat ni. Yang mari ni semuanya hebat-hebat. Cuma kita nak ulang kaji, nak ingatkan semula apa yang kita telah ketahui awal-awal dulu, ya. Bila kita sama-sama membincangkan perkara ini, sebab kita dulu dah belajar, bila kita sebut satu kita dah tahu semua dah, betul tak? Kalau belum belajar sebut satu blank apa nama ni Ustazah ajar ni. Tapi oleh kerana mengulang kaji, memang kita tak ingat, kita lupa, tapi bila kita sebut punca dia, kita boleh uraikan semuanya. Inilah, ya. Betul. Jadi kita ramai-ramai ni kita seronoklah sebabnya jadi ingat. Huruf alif, ya, contoh satu, ya, perkataan alif lam mim. Tengok tu. Huruf alif dibaca pendek secara lafaz dengan mengejanya alif lam fa. Alif lam fa. Tanpa sebarang mat. Jadi tak adalah bunyi alif, ya. Kalau alif lam ya fa barulah kita panjangkan alif. Ini tidak ada. Ejaan bagi alif ialah alif lam fa, ya. Huruf lam adalah mad lazim harfi musaqqal. Huruf lam mad lazim harfi musaqqal. Ia mesti dibaca secara lam pada lafaz iaitu lam alif mim. Ya, secara lafaz ikut eja. Eja dia lam alif mim dengan kadar panjang 6 harakat. Ya. Jadi sebab apa dia 6 harakat? Sebab lepas lam tu ada mad iaitu alif. Boleh ingat, ya. Jadi kerana terdapat huruf mad yang bertemu sukun asli dalam satu huruf dan disertai pula dengan idgham. Idgham yang berlaku di sini adalah pada lafaz bukan pada tulisan. Pada lafaz. Sebab yang sebenarnya dia tulis lam je. Ya, lam mim, alif lam mim. Jadi tak adalah maknanya pada huruf, dan pada lafaz kita menyebut lam itu lam. Ya. Jadi pada tulisan sekadar lam mim. Tak ada alifnya, kan? Pada tulisan. Idgham yang berlaku di sini adalah pada lafaz bukan pada tulisan. Saya kena ulang banyak kali itu sebabnya kadang kita confuse. Bukan kita tak tahu, kita confuse. Ya. Iaitu pada mim sukun bagi huruf pertama dengan mim berbaris bagi huruf kedua. Lam tutup. Lepas tu mim tutup. Tapi bila kita baca tak adalah tutup-tutup. Kita terus je lah. Lam mim. Kenapa saya dengung? Sebab mim bertemu dengan mim kena dengung lah. Ya. Mim mati tu, mim yang pada lam yang kita eja tu, sebab huruf ni tidak ada macam gini dalam awal surah. Ya, dia tulis alif lam mim je. Kita yang kena belajar tajwid, nak menyebut betul tu kita kena belajar tajwid. Kalau sekadar kita tengok saja huruf, itu yang kadang-kadang kita tak buat panjang, tak buat dengung. Contoh alif lam mim, mana ada dengung, mana ada panjang. Sebab kita berpandukan kepada huruf pada tulisan sahaja. Ya. Jadi itulah pentingnya kita kena belajar bermusyafahah begini. Ya, bermusyafahah ini, bersemuka dengan guru, ya. Jadi kita kena baca mengikut eja. Ejaan ini duk ada dalam minda. Katalah kita baca Quran, tak adalah tulis lam alif mim. Mim ya mim tak ada.
Jadi bila kita baca surah itu, maka ejaannya berada dalam minda kita. Ya. Bila kita sebut, kita ikut minda kita. Oh, ada lam alif mim, ada mim ya mim. Jadi kena baca dengan panjang dan kita idghamkan mim itu. Ya. Apa nama? Idgham mislain lah tu. Mim mati bertemu dengan mim tu. Jadi maknanya kita kena baca lam, 6 harakat ya. Lam mim. Jadi antara lam dengan mim ada 2 harakat dengung. Dengung 2 harakat lah. Ya. Itulah dia. Jadi kita masukkan mim mati ke dalam mim yang hidup dengan kadar 2 harakat bunyinya, dengungnya, dan panjang lam 6 harakat, panjang mim 6 harakat. Ya. Jadi 6 2 6 jadi berapa dah tu? 12 13 14. Jadi 14 harakat kita kena baca dalam menyebut huruf hijaiyah pada awal surah yang tercatat ya, alif lam mim ke alif lam apa. Jadi sebelum kalau kita tahulah sukat diri kita, kemampuan kita, nafas kita. Jadi sebelum tu kita ambil nafas dulu. Ambil nafas macam mana ambil nafas? Sedut udara dari hidung keluar dari mulut. Jangan kita sedut dari hidung keluar dari hidung, tak ambil nafas tu. Kadang-kadang itulah kalau saya kena sebut juga. Macam mana ambil nafas, dia pun ambil. Tak betul ambil dia. Kadang-kadang ada yang ambil dari mulut. Ambil dari mulut. Jadi itulah kita kena betul cara dia ya. Sedut udara daripada hidung, keluarkan daripada mulut. Barulah kita relax, sebutlah perkataan yang kita nak sebut itu. Insya-Allah dia akan bertepatan walaupun panjangnya panjang. Insya-Allah ya. Okey. Dan seterusnya apa dia lagi? Dia kata apa? Jenis idgham di sini ialah idgham mutamasilain. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mutamasilain lah ya. Iaitu menggabungkan 2 huruf yang serupa pada makhraj dan sifat. Mim ni serupa makhraj dia, mim dekat bibir, sifat dia pun serupa ya. Dia pun duduk dalam rongga hidung. Iaitu dipanggil dalam bahasa tajwid dia khasyum. Ya gitu. Di mana huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berbaris. Gabungan seperti ini akan menjadikan huruf tersebut didengungkan sekadar 2 harakat. Seperti saya sudah terangkan tadilah. Sama seperti dengung yang wajib ditunaikan pada idgham syafawi, iaitu mislain saghir dalam hukum mim sakinah. Oleh itu huruf lam pada alif lam mim dibaca 6 harakat beserta idgham dan dengung 2 harakat. Kalau kita nak menjawab soalan, ada soalan begini, kita kena jawab dengan tepat. Ya, oleh lam ni dibaca berapa harakat? Kita pun baca lam pada alif lam mim dibaca 6 harakat beserta idgham dengan dengung 2 harakat. Barulah tepat jawapan kita kepada soalan tersebut. Okey? Boleh faham ya? Dan seterusnya huruf mim. Tadi alif sudah, lam sudah, mim pula. Adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ia mesti dibaca secara mim pada lafaz. Pada lafaz. Kalau tengok pada tulisan mim seketulnya mim. Macam mana huruf mim? Ada bulat gitu, ada ekor bawah. Mim. Kita nampak tu je kan? Tetapi dalam bacaan kita kena eja. Itu saya kata, bila kita nak baca huruf hijaiyah pada awal surah, maka kita kena sediakan minda kita dengan bersih. Eja mim itu ialah mim ya mim. Mulut sebut, kepala kita, ingatan kita pada tulisannya di minda kita sendiri. Dengan kadar berapa harakat? 6 harakat. Dia tidak ada pilihan. Dia tidak ada 2, 4, 6. Ya? Dia 6 harakat. Kerana adanya huruf mad yang bertemu sukun asli dalam satu huruf dan tidak diidghamkan. Kerana dia nak ngabih dah, nak penghujung tak ada idgham lah. Ya? Maka huruf mim pada alif lam mim dibaca 6 harakat
dengan waqaf pada huruf min dengan sukun sahaja. Kerana tiada huruf yang perlu diidghamkan. Kerana lepas tu tak ada dah huruf. Kecuali dia nak wasal dengan huruf selepasnya. Itu pun tidak kata idgham ya. Contohnya alif lam mim Allah. Contoh. Itu kita mewasalkan kepada kalimah selepasnya. Itulah dianya keterangan bagi perkataan awal surah yang bermula dengan huruf hijaiyah. Contohnya diberi contoh hari ini ialah alif lam mim. Banyak lagi lah. Ada lagi 28 huruf hijaiyah lah. Tapi alif lam mim ni ada berapa alif lam mim dalam Quran? Alif lam mim yang bermula awal surah di dalam Quran, alif lam mim saja. Tak sampailah 29. Jumlah semua sekali 29 ya. Alif lam mim ada berapa? Cuba cek. Okey, perhatian. Ni perhatian. Kesemua perkataan pada huruf ringkas di awal surah hukum bacaannya adalah seperti di atas, termasuklah perkataan alif lam mim ra. Ar-Ra'du ayat 1. Alif lam mim sad Al-A'raf ayat 1. Bagi perkataan alif lam mim ra, hukum ra dibaca secara mad asli dengan 2 harakat kerana pada lafaznya ia dieja dengan ra alif di atas ra. 2 harakat lah. Ya. Bagi perkataan alif lam mim sad, huruf sad dibaca secara lafaz sad. Kenapa? Dia ada alif. Lepas sad ada alif mat. Lepas itu baru kita matikan dengan huruf dal yang di hujung. Maka dibaca dengan 6 harakat. Iaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Beserta waqaf dengan sukun sahaja. Kita sukunkan dal tu. Tetapi bagi alif lam mim pada awal surah Al-Imran, seperti saya contoh tadi. Huruf mim di sini harus dibaca dengan 3 cara seperti berikut. Ke nak sambung ke sudah je setakat tu. Alif lam mim Allah ni sambung minggu depan. Sekarang pukul apa? Banyak sangat nanti lupa 9.47. Ya cukup setakat tu lah ya. Cukup setakat contoh satu perkataan alif lam mim. Sebab di ke bawah ni dah cara baca alif lam mim. Ini juga kita semua dah baca ya sebenarnya. InsyaAllah kita sambung kepada minggu depan. Ada soalan? Tapi kalau nak habiskan pun boleh. Saya tak ada masalah. Banyak sangat. Sambung. Sambung. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus pergi baca. Semua dah faham insya-Allah ya. Maknanya minggu depan kita sambung perhatian tu nombor 2 lah ya. Tak apa, ulang balik nombor 1 pun boleh. Perhatian lah ya. Kita mula dengan perhatian minggu depan insya-Allah. Kalau ada nak tanya boleh. Juma datang tak Juma? Dia datang. Datang. Alhamdulillah. Ada soalan tak ada dah faham dah ya insya-Allah. InsyaAllah boleh. Memang saya berdoa lah biarlah hari ini peserta-peserta ni mudah memahami apa yang kita kongsikan. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Kalau gitu kita beralih kepada bacaan kita iaitu pada muka surat 434 ya. InsyaAllah kita buat soalan nanti. Kita bila rajin-rajin menjawab soalan dan kita tengok dalam soalan-soalan tu, insyaAllah kita menambahkan kefahaman kita dalam subjek yang kita belajar insyaAllah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Rohaidah Ustazah. Tak, saya cuma nak Rohaidah.
Ada ni yang kita belajar-belajar ni Ustazah, ada tak nota yang dari Ustazah sendiri? Ada tak? Maknanya yang berterabur lah, tapi memang ada. Ada. Memang ada, saya conteng je jadi tak teratur. Jadi nak bagi pun tak sampai hati nak bagi dengan contengan tu. Sebab saya rasa kalau nota Ustazah tu saya lagi cepat tangkap lah daripada kan baca ni kan panjang tu. Ya nanti insya-Allah. InsyaAllah saya kumpulkan balik and then saya kumpulkan, saya tulis lah elok sikit. Ni tulisannya memang tak mahu cantik. Nak macam mana? Okay. Terima kasih Ustazah. Kalau bagi terus je apa yang saya tulis, tulisan tak cantik. Saya sendiri kadang-kadang tak tahu nak baca. Jadi insyaAllah saya buat pelan-pelan, buat satu bab and then kita edarkan ya. Siapa yang rajin nak type semula pun boleh, insyaAllah. Saya ni tak kerti nak naik, itu yang masalah sangatnya. Jadi hanya tulis tangan lah. Okey. Tak apa, itu perkongsian terbaik daripada Rohaida. InsyaAllah saya buatkan apa yang saya cakap, saya tulis kan. Jadi kita faham apa yang kita cakap dan apa yang kita kongsikan ya. Kalau kita baca-baca ni memang tak faham, berbelit-belit, berulang alik kan. Ni bukanlah kata nak condemn ustaz ni dah okey dah, sangat pakar, power ya. Jadi insya-Allah pemahaman yang penting kan. Kita ambil isi intipati je. Tu dia. Okey. Terima kasih Rohaida. Insya-Allah saya lakukan. Ya. Okey, mengikut catatan lah ya, mengikut catatan. Bukan kita ambil semua pun. Okey, alhamdulillah boleh mula baca. Ada lagi yang nak dikongsikan? Kalau ada lagi silakan. Kalau teringat je boleh je kongsi, tak ada masalah. Okey. 434. Kalau dulu masa sifat-sifat huruf dan makhraj huruf saya dah bagi, saya rasa kan. Yang ini je yang tidak ni, yang mat je. Mat insya-Allah nanti saya buat. Saya dah ada buat, cuma nak kumpulkan semula. Okey, 434. Surat 433. 434. Saya apa? Apa saya tulis 434? 433 ayat 45. Kita 433 dah baca. Oh, itu hari bukan baca seorang satu muka ke? Tak, separuh. Jadi separuh ya. Lagi separuh lah. Separuh tu Saibah. Okey. Sambung ayat 45. Okey, boleh. Sila baca. Baca je Siti. Saya terus baca lah. Dah sebut tu, baca lah. Jadi 433 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tafakkarun. Summa tatafakkaru. Tak dua di situ. An taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkarun. Salah lagi. Summa tatafakkarun
tadhakkaru. Okey. Ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Qul ma sa'al Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqdiru Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi fa'allamul ghuyub. Nak sambung ke? Okey, alhamdulillah. Next. Tak, suruh yang orang lain. Buat setengah muka. Juma Ustazah. Okey, Ani. Okay. Juma. Saya tengok nama sini, Ani ya. Ya, Ani, boleh. Oh, Juma. Okey, Juma. Kulja. Okey, boleh Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhizu min makanin qarib. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Wa qad kafaru bihi min qabl. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, Tania baca okey. Alhamdulillah. Dan seterusnya, siapa nak baca? Seterusnya? Saya baca ni. Okey, Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatih fala mumlika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Alhamdulillah. Next. Alhamdulillah. Terima kasih Ani. Okey. Seterusnya Alia. Saya tengok nama dekat sini. Alia, buka mute.
Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala ta'uzzannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Tak, betulkan balik. Silap tadi. Tadi Wala. fala taghurrannakumul. Ada betulkan tadi. Ta ya, taghurran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Okey, next. Apa lagi ya, tak nampak. Saya tak reti nak tengok senarai itu mana ya. Participant ya. Saya Ustazah. Okay. Latifah? Ya, saya Ustazah. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi arsala. Wallah. Bukan Allah, wallah. Wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin maitin fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kazalikan nusur man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
وما يؤمر من معمر Mu'ammarin. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqas. وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من Min أمره dengan nun mati bertemu ain tu tak dengar. Wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. ولا ينقص من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Okey, alhamdulillah. Dan muka surat 436. Noni. Mana Noni ni? Noni buka video. Tak nampak muka. Noni? Tak ada ke Noni? Rohaida, Noni. Okey, tak ada ya? Tak ada Noni ya? Rohaida lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil bahran hadza azbun furatun saghirun syarabuh wa hadza milhun ujaj. ومن كل تأكلون لحما طريئا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Lagi sudah. Sampai 14. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya siapa yang belum baca lagi silakan. Saya tak pandai nak tengok senarai nama tu. Saya Ustazah. Okey, baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tunjuklah muka tak nampak. Video. Buka video. Buka video. Okey. Yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqala wa in tad'u
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Allah al-Masir. Okey. Lagi? Siapa yang belum baca lagi? Siapa belum baca lagi? Ada tak? Cuba tengok nama saya pun. Saya tak pandai nak tengok senarai itu. Noraini tadi datang kan? Ani dah baca, Noraini belum. Suhaibah dah. Ada lagi tak senarai yang belum baca? Siti Salbiah tolong tengok. Saya dah baca. Noraini ada tu Ustazah? Noraini ada. Noraini tolong baca. Yang ada ni. Noraini. Itu saya tak tahu tengok senarai. Norani. Norani Yusof. Ya, saya. Ni, okey, baca. Balik. Oh, baca. Itulah kata. Muka surat 437. 437. Sekejap saya tulis langsung. Saya keluar sekejap. Baru balik je ni. Oh, okey. Ayat 19 hingga ayat berapa? Ayat 27. 26 sikit sangat pula. Sampai 27. Oh, daripada atas. Dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir waladh-dhulumatu walan nur waladh-dhillu walal harum wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusbi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukazzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bidzuburi wa bil kitabil munir. Lagi. Summa ahadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Boleh? Ada orang lagi nak baca? Kalau tak ada, bacalah bagi habis. Tak apa. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a wa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wal dawa Dia lam tak bunyi ya. Wadawa. Wa minan nasi wad dawa
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى الله. Tanda baris Nani. يخشى الله من عباده. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. Pendek. Liyuwaffi. Nani? Ya, Nani? ya. Liyuwaffiyahum. Pendek. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafur. Wa yazidahum. Pak ni panjang nak. Wa yazidahum Wahirun syakur. wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurur syakur. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Habis dah baca ya? Okey, kalau dah habis baca nak menyukupkan waktu, saya tanya seorang-seorang. Saya tanya dulu. Sarah, saya tanya dulu. Saya nak tanya. Ikut giliran tadi siapa baca? Ikut giliran baca sebaris muka surat yang sama 437. Ustazah dengar ke? Saya nak tanya. Okey. Ustazah, saya nak tanya. Ya, boleh. Tanyalah. Tadi kan ada kakak Rohaidah ke apa tadi baca muka surat 436. Ada baca muka surat 436 tadi. Dia berhenti kakak berhentikan ayat yang atas tu, ayat 12 tu kan tadi kakak baca. Masa dia baca tu kakak tu berhenti separuh kan. Dia berhenti separuh sambung. Saya nak tahu lah setengah-setengah yang saya belajar tu kalau kita berhenti tempat yang bukan tempat berhenti kena patah balik. Itu yang saya nak tanya. Di mana tempat yang kita kena patah balik, macam mana ke kalau macam nafas macam kita kena ulang belakang. Macam tu. Tu nak tadi kakak. Okey, saya faham. Kakak tadi dia berhenti, dia terus. Tu nak faham tu. Aku ulang belakang balik. Nak patah balik sikit ke macam mana ke? Boleh berhenti Alhamdulillah. terus ke? Okey Siti, saya faham. Apa Ustazah? Okey, ada habis soalan? Dah Ustazah. Habis soalan? Kita berhenti. Dah. Okey, alhamdulillah soalan. Okey, sama-sama kita boleh share. Pertama sekalinya berhenti kena betul. Waalaikumsalam. Tak dengar ke saya cakap? Dengar tak saya cakap? Dengar Ustazah. Dengar. Dengar Ustazah. Dah tak dengar pula dah. Dengar. Dengarlah Ustazah tak dengar. Tak dengar kita ke? Ustazah tak dengar ke? Ustazah tak dengar kita. Kita dengar Ustazah. Kita dengar Ustazah yang sangkut-sangkut kan? Betul. Dah senyap tu. Minta bantuan office. Tak, Ustazah. Senyap dia tu. Ustazah macam terkaku kat situ. Minta bantuan.
Ustazah masuk balik kot. Ustazah dah tak bergerak dah. Jangan terus hilang ya. Nanti kejap saya buang satu. Dengar tak? Dengar. Dengar Ustazah. Telefon. Laptop saya memang kalau lama dia padam sendiri. Minta maaf. Ustazah dah panas. Baik. Laptop dia dah panas. Okey, Muka sekarang Ustazah, muka Ustazah tunjuk Ustazah. Tak tunjuk muka. Ustazah tak nampak. Kejap. Sabar. Okey. Okey ya. Saya ambil perhatian okey untuk yang soalan tadi tu saya faham. Pertama kita kena ingat dalam masa kita belajar tidak mengapa kita berhenti mana-mana pun. Dalam masa belajar ya. Jadi untuk bila kita dah sampai belajar wakaf dan ibtidak nanti, selepas itu kita kena ikut peraturan-peraturan. Okey, itu pertama. Itu umum, saya nak baginya umum ya. Umum. Oleh kerana sahabat kita baca begitu, tapi saya perhati dia punya tempat berhenti itu adalah okey, tidak menyalahkan makna, jadi dia boleh teruskan. Dia berpandu kepada waw, fa ke, adalah huruf-huruf yang diharuskan berhenti situ dan dia terus. Memanglah hukum asalnya tidak boleh begitu, kita kena ulang. Tapi kalau dah satu baris kita baca, contoh Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yastawil bahran, kita pun berhenti, ambil belakang balik. Wa ma yastawil bahrani hadza azbun furat, ambil belakang balik, hadza azbun furatun sa'irun syarabuh, ambil belakang balik. Tak kena lah gitu kan. Jadi bunyi pun tak cantik walaupun betul. Dan ini sedang belajar kita bagi dia can untuk terus dan terus, jangan sampai mengubah makna, jangan sampai mengubah kalimah-kalimah itu. Dimaafkan, diharuskan dalam pembelajaran ilmu tajwid ini ya. Jadi kita ambil yang dhaif sekali lah sebab kita sedang belajar. Ya. Jadi oleh kerana itu saya tidak tekankan sangat tempat. Saya perhati tempat berhenti dia okey. Cumanya dia tidak ke belakang. Oleh kerana banyak sangat berhenti, tak payahlah dia tidak terus-terus sebab dia cantik dah berhenti tu. Contohnya sa'irun syarabuh. Tak apalah dia berhenti situ. Cara berhenti pun betul, dia tak adalah kata syarabuhu, dia berhenti. Cara berhenti dia pun betul, syarabuh. Jadi dia mulakan dengan wahadza milhun ujaj. Berhentilah tu. Walaupun sod lam ya. Sod lam ya ni boleh berhenti, boleh tak berhenti. Afdalnya wasal. Afdalnya terus. Tapi dia berhenti. Boleh. Nak ambil belakang, kalau orang yang dah pandai, dia kena ambil belakang. Kalau ada sod lam ya ni, dia kena ambil belakang. Walaupun ada sod lam ya. Kalau dah menengah lah kan. Jadi kena ambil daripada belakang. Wahaza milhun ujaj. Kalau kita yang baru terhegih-hegih ni, jenuh lah kalau nak mengulang ibtidak. Sekejap lagi ibtidak. Kejap lagi ibtidak. Ya, tidak. Bagi Chan dia baca fasih dulu. Bagi Chan dia baca fasih. Lepas tu kita belajar subjek wakaf dan ibtidak. Lepas itu baru kita tekan. Ya. Bila kita dah belajar, kita kena tekan lah. Baru belajar, janganlah ikut cara lama lagi. Saya akan cakap begitulah. InsyaAllah ya. Bagus perkongsian itu. Terima kasih kepada Siti. Penerangannya begitulah. Bukan kata tak boleh. Boleh. Kalau dah nafas pendek, macam mana rupa nak buat. Jadi kenalah begitu. Ya. Boleh. Jadi saya pun jaga tadi. Saya pun jaga dia. Tang mana dia berhenti, macam mana dia berhenti. Kalau kata dia berhenti, takkanlah dia berhenti. Wa tastakhrijuna. Tak ada. Kalau macam tu saya mesti tegur. Tapi dia berhenti. Wa tastakhrijun. Lepas tu dia terus. Hilyatan talbasunaha. Okeylah tu. Sebab kalau ambil belakang dia tak cukup pernafasan. Ataupun dia belum tahu menggayakan lagu mana nak buat baca panjang. Tu yang selalu saya cakap, kalau kita tahu cek diri kita, nafas pendek, tak boleh baca panjang, kita santaikan diri kita dengan mengambil nafas melalui hidung, keluar kot mulut, relax, tegak-tegak duduk,
duduk yang keadaan selesa, perut kita jangan dilipat-lipatkan sebab dia nak ambil nafas gitu kan. Kita nak baca Quran, kita tegakkan, duduk sedap-sedap and then baru kita baca. InsyaAllah kita akan baca ikut peraturan yang diaturkan oleh pakar tajwid. Ya. Tak boleh ambil nafas tengah-tengah baca, ambil nafas lagi tak boleh. Ada ulama Quran kata haram. Dia baca ambil nafas. Contoh ya. Wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatun sa'irun. Macam tak boleh. Itu yang sebenar tak bolehnya. Ya. Kalau setakat dia baca berhenti sambung terus, baca berhenti sambung terus mengikut pada ayat dan makna yang betul, insya-Allah diharuskan. Bukan tak bolehkan, diharuskan. Ketika mana? Ketika kita sedang belajar. Sedang belajar tajwid, sedang belajar Quran. Ya. Janganlah baru baca hari itu belum belajar lagi, tak kena lah. Itu kita kena ajar betul-betul lah. Ya. Peringkat awalnya kita memang ajar betul. Bila kau berhenti, ambil belakang. Ya. Berhenti di mana-mana, ambil belakang. Tapi lama-lama dia reti nak menggayakan diri sendiri untuk dia belajar di mana-mana macam-macam untuk guru. Jadi dia ikut mana yang dia mudah. Tu dia. Boleh dibolehkan, diharuskan. Selagi kau sedang belajar, selagi itulah kalau kita buat tak betul, diharuskan, dimaafkan. Dimaafkan ya. Tapi janganlah malas belajar. Kalau malas belajar, tak belajar baca Quran, nak baca Quran, jadi tak betul baca Quran. Ni tidak boleh. Okey? Okey, boleh faham? Boleh faham? Faham, insya-Allah faham. Ya, sikit okey ya. Insya-Allah kita sama-sama membetulkan, sama-sama kita kongsi apa yang kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Itu itu bukan kesilapan, dia cara dia ya. Dia tak silap pun, dia betul dah ya. Jadi nak lebih baik belum lagi. Sekarang kita bagi lebih baik lah. Jadi bila kita start belajar subjek waqaf dan ibtidak, waqaf dan ibtidak ni banyak sangat kita kena belajar tau. Waqaf pada kalimah, waqaf pada tempat berhenti, yang ada ikon, yang tak ada ikon pun ada. Jadi kita kena belajar tu banyak. Satu buku nak kena belajar bab waqaf ibtidak. Ya. Jadi kalau kita nak fikir-fikirkan memang tak habis-habis lah. Tak sampai umur saya ke ataupun jadi nak ajar dulu ataupun nyawa saya pergi dulu. Wallahu alam ya. Jadi selagi saya doa umur Ustazah panjang. Berapa dah tua sangat? Taklah, saya tak habis belajar lagi dengan Ustazah. InsyaAllah selagi saya boleh mengajar, saya akan ajar. Walaupun cara mana. Walaupun tafakur fiddin tidak pilih saya pun, saya redha untuk mengajarnya dengan cara ikhlas lillahi ta'ala. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah, saya nak tanya satu, Ustazah. Ya, boleh. Ni biar tahu yang keliru. Saya kan, Ustazah, saya punya pahaman, so kalau mat wajib atau mat jaiz tu apabila huruf mat bertemu dengan amzah dan kalau mat wajib dalam satu kalimah, kalau mat jaiz dalam dua kalimah, Ustazah kan? So, betul. Lepas tu kan Ustazah, selain daripada huruf alif tu, dia kata sebab huruf mat. Selain daripada huruf alif, misalnya alif, waw, ya, ada tak Ustazah dia akan jadi mat wajib atau mat jaiz, Ustazah? Ada. Contohnya su. Kan? Itu huruf waw, dhammah, bukan huruf alif. Jadi itu juga mat wajib muttasil. Itulah kadang tak perasan Ustazah. Ingat alif aja. Alif hamzah. Ada waw, ada ya. Ketiga-tiga itu ada hukum mat wajib mutasil. Dan dia memang boleh jadi mat wajib ataupun mat jaiz juga, Ustazah. Ya, sangat ya. Okey, terima kasih soalan bagus sangat-sangat. Ya. Contoh bagi ya, contoh ya. Wallahu allazi arsala. Itu contoh ya. Kan? Contoh waw dah tadi yang su. Contoh alif yasha. Itu contoh alif.
Ya, alif mat, waw mat, ya mat, semua ada insya-Allah. Itu mat wajib muttasil. Tapi yang tadi yang allazi arsala tu mat jaiz munfasil. Okey? Okey Aida? Bagus soalan Tania. Alhamdulillah menandakan faham lah tu. Okey, ada lagi soalan? Kalau banyak-banyak soalan bagus. Jadi kita jadi mudah faham. Ya? Lagi satu. Tadi muka surat 437. Okey, 437. Okey. Ayat yang ke-28 tu. 28. Sekejap. Yang atas tu. Wa minan nasi wad dawabiwal tu. Yang ini kita nak baca enjut sikit ke ataupun kita? Okey. Wadawa ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Bukan mat wajib, bukan mat jaiz. Ya. Kita dah belajar ni. Dia kalimi sakal. Okey. Dia kena ada naber. Nun baro. Naber maknanya tekan yang tidak menekan sangat. Kalau sebut tekan, dia kena tekan. Menekan sangat. Tapi sebut naber antara menekan yang mengikut hukumannya lah, mengikut hukum tajwidnya lah. Contohnya wad-dawabi wal an'am. Ya, an'am tu panjanglah. Wad-dawabi. Ada dia punya tekanan sikit lah. Bahasa kita tekanan, bahasa tajwidnya nabir. Siapa yang ada ikut makhraj yang ketiga. Makhraj yang ketiga Majid Hasanah buat. Di situ nanti saya tengok ya naber tu apa. Saya tengok tak habis sebabnya dia sama dengan kelas saya. Naber tu masuk ustazah apa? Ini dah saya nak tunjuk ni. Kejap. Hilang pula bila nak tunjuk dia hilang. Bila saya baca ada. Ni. Siapa yang ada buku makhraj huruf khazanah ilmu tajwid yang kita buat bengkel Masjid Hasanah tu, siapa ikut? Muka surat 95 tengok. An-nabir tidak berlaku pada hukum qalqalah. Dia berlaku pada sabdu-sabdu ya. Ya. Ini dia tulis sini. An-nabru pada huruf yang tertentu ya, huruf-huruf yang tertentu. Apa makna an-nabru? Ilmu yang banyak dibahaskan berkaitan dengan as-sawtiyah, iaitu berkaitan dengan suara, bukan dari ilmu tajwid, dari istilah yang difahami sebahagian orang Arab, al-hamzu, iaitu satu kalimah yang terdapat pada huruf hamzah. Nabi, itu ya. Muka surat mana Ustazah? Muka surat 91. Saya tak tahu lah awak ada ke tak ada. Ada buku tu. Buku ada. Ada buku. Tengok muka surat 91. Ya? Nampak ya? Nabru. Dia tulis itu nabru. Saya sebut nabir. Nabir ya. Jadi di situ nabir digunakan itmamul harakat, iaitu menyempurnakan harakat. Ya. Takhlis. Itu bagi harakat. Bagi kalimah ma pula ada jugalah. Jadi yang kita fokus kepada sabdu. Ya, pada yang ada sabdu kita tekankan sikit. Ini dia tulis an-nabru berlaku pada ra yang bertasydid ketika waqaf. Itu berlaku pada ra. Dia banyaklah yang dinabir, yang dikaitankan dengan nabir ya. Jadi yang serupa ayat tadi mana nak tunjuk? Nanti tak ada pula ayat yang sama nak dinabirkan. Ya, tak ada ya. Tak apa. Tapi begitulah cara dia untuk kita menabirkan sesuatu kalimah itu. Contohnya inilah tadi. Wad-dawabi wal an'am. Ya, kita kena tekan sikit. Senang bahasa Melayunya, tekan sikit. Macam kita waladhdallin tu. Waladhdallin.
Bukanlah kita kata waladhdall. Tidak gitu. Itu terlalu kuat ya. Kita kena santai sahaja. Okey, boleh faham? Nak senangnya kalau yang mad lazim kalimi musaqqal tu kita nabirkan. Senang sikit kita nak ingat ya. Kita nak ingat. Okey. Terima kasih Okey, Ustazah. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Ada lagi yang nak dikongsikan? Dah satu Ustazah. Tadi kita belajar mad lazim harfi ni kan Ustazah kan? Ya. Kalau huruf short tu kan Ustazah kan? Dia bukanlah huruf qalqalah, tapi bila kita baca kita kena ikut ejaan dia. Jadi kita kena qalqalah kan Ustazah. Sod. Betul? Maknanya kan saya kata tadi bila kita baca ni minda kita ikut kena ejaan. Ikut minda kita yang tertulis ejaan sod itu. Ya, tidak ada pada tulisan tetapi ada pada lafaz. Ada pada bacaan kita. Ya. Sod. Kita nak sebut sod. Mesti ada dal dia kan? Sod. Kalau kita nak jawab ini huruf apa? Sod. Gitu kan? Takkan kita kata so. Kalau so, sod. Sod baris atas so. Baru dia sebut so. Kalau tidak kita panggil sod. Huruf sod itu. Gitu. Tapi ialah untuk yang permulaan tu je lah kan? Untuk sod. Maknanya kita betul. Dal dia tu kita kena kepalakan. Okay. Kita tak boleh baca sod tak ada bunyi apa-apa. Tak boleh. Dia kena bunyikan dal tu. Dia kena bunyikan ejaannya. Ya. Pada ejaannya kena bunyikan. Dia tiada di tulisan Ustazah, tapi ada di bacaan. Macam mana tak? Yeah. Dia punya istilah dia. Betul lah. Ada di tulisan, ada pada bacaan. Maknanya dia punya dal itu tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat, dia tercatat. Nampak huruf tu kita nampak. Tetapi dia tersirat di sebalik yang tersurat. Allah, susah nak faham ya. Dia tersirat di balik yang tersurat. Jadi bacaannya kita nak baca yang tersirat. Kan? Okey. Boleh Raida? Dah. Saya pun nak tanya. Maknanya kalau kita baca kaf ya min yang sod kena bunyi ge jugalah ya. Kaf ya ain sod. Lagu tu lah. Okey. Boleh tu, alhamdulillah. Bila kita bincang-bincang macam ni, tadi kita share-share, insya-Allah kita lebih faham, ya. Kalau tidak kita tengok mereka kita berangan-angan. Ya. Nak bagi betul, tak betul juga. Okey. Okey, alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tak ada lagi, masa dah cukup, insya-Allah kita dah cukup masa. Dah Ustazah. Sudah kita pun berhentilah nanti orang Ustaz Wali pening lah. Ya Ustaz Wali pening tak dengan kita? Allahu Akbar. Insya-Allah Ustaz ni sangat bagus. Dah lebih berapa minit ya? Tak apa Ustaz kira je berapa. Insya-Allah kita donate. Okey, alhamdulillah. Jadi setakat itu mari kita tutup sama-sama, baca doa tutup dan baca doa tasbih kafarah serta wal asr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakkina minhu warzuqna tilawatahu
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik adalah kekurangan saya sendiri. Oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin. Semoga kita tangguhkan ke minggu hadapan, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.